Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Kak Betty Channel. Okey, hari ni Kak Betty ada terbaca dalam video Kak Betty di ruangan komen. Okey, yang mengatakan WSP ni kalau dah tutup sampai kita tutup sampai 4 kali, baik tutup terus ya. Macam-macam lah komen yang Kak Betty dah tengok dekat TikTok, dekat video-video yang lain, komen-komen yang komen-komen yang negatif lah, yang berkenaan dengan KWSP. Bukan semua yang menyokong pengeluaran KWSP ni. Ada juga yang tak nak KWSP dikeluarkan. Mungkin bagi orang yang banyak duit, bagi orang yang dah kerja selesa, bagi orang yang dah ada tabungan banyak kan. Mungkin setengah orang tak faham golongan-golongan B40 yang M40 yang susah sekarang ni. Okey. Bukan semualah, dalam 100 tu ada satu lah yang tak menyokong pengeluaran KWSP ni. Sebab apa? Dia kata kalau salah satunya lah yang Kak Betty ingat lah ya, duit KWSP tu bukan semua duit pekerja. Ada yang duit majikan kan. Okay, macam kita ni, kita dah bekerja bertahun-tahun mengumpulkan duit kan. Lepas tu kita bekerja untuk company. Jadi company tu untuk kita menghargai khidmat kita. Jadi dia perlulah membayar APF tu bukanlah sumbangan daripada majikan ya. Bukan sumbangan daripada majikan, tapi penghargaan daripada majikan disebabkan kita dah bekerja untuk dia. Okey? APF tu sebenarnya bila pihak majikan dah menyumbang pada kita, itu bukan duit dia je, itu duit kita. Okey? Jadi jangan salah faham sini ya. Macam contoh macam Kak Betty ni dah bekerja bertahun-tahun daripada zaman sekolah dulu, umur 18. Okey, lepas SPM terus kerja. Jadi macam-macam kerja Kak Betty buat. Kerja kilang pun dah dekat 20 tahun. Okey, jadi tak termasuklah yang OT, duit gaji kita tu. Kalau tak silap Kak Betty lah. Betul lah Kak Betty. Betul kan Kak Betty kalau Kak Betty salah ya. Okey, kalau tak silap lah Kak Betty, APF ni dia buat pemotongan melalui gaji kasar. Okey, gaji kasar maksudnya belum dipotong lagi lah. Kalau gaji bersih pun maksudnya tak adalah sikit dipotong kan, banyaklah juga dipotong APF ni. Okey. Jadi bila kita, contohlah kalau dia potong melalui gaji kasar lah, Kak Betty cakap, kalau kita OT, allowance yang kita dapat, okey, termasuk OT. Jadi Kak Betty rasa tak adalah sikit dia potong kan. Kalau contohlah kalau OT kita banyak, jadi banyaklah dia potong termasuk gaji. Jadi itulah yang Kak Betty faham lah pasal APF ni. Kalau salah, Kak Betty minta maaf lah. Yang ada yang orang kerja-kerja APF ni kan. Kalau salah, betul-betul lah. Itulah yang Kak Betty faham untuk caruman pekerja ni. Jadi bila duit tu dah masuk dalam akaun pencarum, jadi duit tu dah jadi hak pencarum. Majikan memang tak berhak lah untuk mendapatkan duit pencarum tersebut. Kalau dia boleh ambil, jadi terpaksalah pencarum tongkat dagu. Kalau dia boleh ambil lah, pihak majikan. Kalau orang kata duit tu duit majikan, bukan duit pekerja, jadi kalau macam tu, majikan berhak mengambil duit tu daripada pencarum. Jadi sekarang ni majikan telah mengkreditkan, maknanya memasukkan duit itu dalam akaun pencarum. Maksudnya pencarum itu dah jadi hak milik pencarum.
Okey, bukan lagi hak majikan. Itulah yang Kak Bati faham ya. Berkenaan dengan majikan ni, duit majikan, duit pekerja. Tu yang Kak Bati maksud. Kak Bati faham lah. Kalau salah, tolong betulkan Kak Bati ya. Sebab Kak Bati dah lama tak bekerja. Dah dekat 10 tahun, 20 tahun tak bekerja. Jadi ada 10 tahun lah. 10 tahun Kak Bati tak bekerja. Jadi suri rumah sepenuh masa. Jadi itu yang pertama. Yang kedua tu, ada orang yang cakap suri rumah ni tak bantu suami, tak tolong dalam mencairkan kewangan suami. Jadi Kak Bati nak betulkanlah kat sini kan, sebagai suri rumah. Mungkin ramai suri rumah di luar sana yang kata tak membantu dalam kewangan suami kan. Jadi kalau korang nak tengok dekat sini, Kak Bati tunjuklah apa yang Kak Bati dah buat. Okey, untuk membantu suami. Selain daripada selain daripada jadi suri rumah, Kak Bati ada berkebun kat rumah. Okey, tu nampak tak? Kalau korang nampak macam tu. Okey, nampak kan? Okey, kalau korang nampak, okey, di kiri kanan rumah Kak Bati ni memang penuh dengan kebun dan sayur. Okey, sayur-sayur yang Kak Bati tanam start daripada zaman PKP lagi. Okey, untuk membantu suami, untuk menguruskan kewangan, untuk menjimatkan keperluan dapur. Jadi Kak Bati rasa bukan Kak Bati seorang lah yang buat macam ni. Ramai juga di luar sana suri rumah, ibu-ibu di luar sana, mungkin diorang ada kemahiran menjahit ke apa ke. Mungkin ada juga yang membantu suami. Okey, samping tu dapat menabung, menjimatkan belanja. Jadi bukan semualah yang pakai gelang tebal-tebal, beli barang kemas bila dapat duit kan. Jadi tak semua. Jangan fikir negatif, jangan fikir macam tu. Okey, macam setengah suri rumah tu ada yang diorang menjalankan perniagaan di rumah, kek ke, jahit baju ke, buat kraft tangan ke, macam-macam. Sambil tu dia orang jaga anak, lepas tu buat kerja rumah, macam-macam lah. Bukan semua yang tak ada kerja, jadi tak tolong suami, bukan semua. Mungkin dalam 100 tu ada satu lah. Okey, bagi suri rumah semua, macam-macam cara kita boleh bantu suami. Jadi bukan yang Kak Bati cakap tadi, ramai yang cakap, ada jugalah yang cakap, bukan ramai lah, ada juga seorang cakap yang suri rumah ni tak membantu dalam kewangan suami. Okey, selain daripada tu, ada juga Kak Bati buat perniagaan tanah kebun, tanah kelapa sawit. Itu adalah sampingan daripada berkebun tadi. Selain daripada berkebun, menjual hasil-hasil kebun, itu juga macam Kak Bati ni menabung lah daripada zaman PKP lagi. Itu tak orang kata tak menolong lagi sang suami untuk menguruskan rumah tangga. Macam memang kadang-kadang orang memang tak kata kita ni duduk saja jaga anak, kemar rumah apa, tak buat apa, tak menyumbang apa. Ni Kak Bati nak cakap kita lah sikit, nak betulkan lah fahaman setengah orang yang kata asyik makan duit suami dia. Kalau perempuan dapat duit, pergi kedai emas, beli barang kemas. Okey, bukan semua macam tu. Ada sesetengah lah, Kak Bati tak nafikan, memang ada sesetengah tu, ada yang ada fikiran macam tu, ada yang buat macam tu. Tapi sekarang ni zaman Covid ni, lepas zaman Covid, zaman keberlangsungan ekonomi ni, banyak ibu-ibu, para perempuan, para wanita di sana sedar akan kos sara hidup makin tinggi. Jadi diorang banyak menabung lah untuk masa depan. Jadi untuk anak-anak, okey, mana ada anak tu, kita menabung, kita masuk dalam akaun diorang. Bila dah besar esok senang kita nak
belanja untuk pengajian tinggi, okey. Sebab kos pendidikan pun makin tinggi sekarang ni. Jadi Kak Betty tak nafikan lah. Memang adalah segelintir orang macam tu. Jadi kita tak boleh lah nak tolak mentah-mentah komen yang ada dekat media sosial kan. Jadi saya tarik nafas sikit sebab letih. Okey. Itu sajalah video Kak Betty, okey, untuk membetulkan apa fikiran-fikiran orang, okey, mengenai KWSP ni. Okey, jangan kita terlalu sangat bercakap yang buruk-buruk pasal orang yang menuntut KWSP ni, sebab kita sekarang ni berada di atas, okey. Mana yang cakap orang yang terlalu meminta, tak cukup-cukup, orang dah KWSP dah keluarkan sampai 4 kali, tak cukup-cukup, nak minta lagi, okey. Bukan semua orang yang bernasib baik macam anda semua, macam yang ada luar sana lah, yang kerja pun tinggi-tinggi, ada yang kerja engineer, doktor, gaji pun dah beribu, okey. Yang tak memerlukan simpanan KWSP, yang boleh menabung, tempat pun, rumah pun selesa, kehidupan pun selesa. Bukan semua orang macam tu. Ada juga orang yang terdesak, ada juga orang yang terkesan dengan kos ekonomi sekarang. Okey, Kak Betty cakap ni bukan sebab Kak Betty nak sokong mana-mana pihak, tapi itulah yang kenyataannya. Apa yang kita lihat sekarang ni, kita sekarang tak semestinya ada di atas. Mana tahu Tuhan nak tunjuk kita, tiba-tiba kita jadi miskin, kita jadi tak ada kerja, jadi meminta-minta, ahli keluarga yang sakit, macam-macam lah yang Tuhan nak tunjukkan kepada kita, okay? Yang Tuhan nak beri pengajaran kepada kita, okay? Itu sajalah yang Kak Betty nak bagi tahu pasal yang terlalu sangat, jangan sangat sampai orang kata tiba-tiba orang yang susah tu yang tolong kita, okey. Jangan sampai orang yang terlalu susah dulu yang kita tengok dengan senyum sinis, orang yang meminta-minta ni yang senyum sinis, yang akan tolong kita kelak, okey. Itu saja daripada Kak Betty. Kak Betty tak sokong mana-mana pihak, yang menyokong pun tak, yang membantah pun tak. Tapi Kak Betty harap korang jangan kata cakap yang negatif lah pasal KWSP ni. Sebab apa, kita ni bukan semua dalam Malaysia ni ada yang senang, ada yang susah, ada yang sampai tak makan, ada yang bela anak OKU, macam Kak Betty ada bela anak OKU kan, okay. Ada yang ibu bapa sakit, ada yang ahli keluarga sakit, yang memerlukan bantuan segera. Memang kita boleh minta daripada jabatan-jabatan, badan-badan korporat kan, mana yang adik cakap itu, mana yang kata boleh kita minta daripada jabatan-jabatan semua, kita minta bantuan, okey, bantuan daripada kerajaan, OKU boleh minta dekat Jabatan Kebajikan, okey. Yang akak tahulah proses dia, kalau kita buat tak semestinya dapat, okey, tak semestinya kata bukan semuanya dilayan, okey. Macam orang yang badan yang ada hutang semua kan, ada hutang semua, boleh pergi kepada Jabatan Keuangan, okey, boleh uruskan AKPK kata silap, uruskan hutang-hutang yang tertangguh, okey. Bukan semua kita boleh selesai, bukan masalah, bukan semua boleh selesai dengan meminta bantuan. Cuma Kak Betty cakap sini, apa yang Kak Betty cakap ni, okey, bukan kita tak usaha, bukan kita tak kata tak berusaha dan yakin dengan apa yang kita buat, okey. Kita berdoa, tapi kita kena usaha juga, okey. Kita kena usaha juga apa yang Tuhan dah bagi, kita kena usaha juga selain daripada berdoa,
Okey, bukan kita cuma meminta je. Okey. Kalau contoh kalau kita dapat duit 20, kita boleh usaha buat modal apa. Macam-macam lah kita boleh buat. Bukan semestinya kita nak beli emas, nak beli itu, nak beli ni, nak belanja sakan. Sekarang ni yang Kak Betty tahu, umat dekat Malaysia ni, rakyat Malaysia ni, tak kira lah bangsa kan, memang dah pandai sangat berbelanja secara berhemah. Okey, macam kita tahu bezakan keperluan dan kehendak. Okey, jadi kadang-kadang benda yang perlu, benda yang kehendak tu jadi keperluan. Contoh macam kereta. Kereta ni kalau ada pun tak ada, tak apa. Tapi kita memang perlukan sangat sebab kita nak hantar anak sekolah. Kita nak hantar ibu-ibu yang sakit. Kalau ada sakit, kita kena bawa kereta. Jadi perlu ke tak perlu? Jadi itu beza je. Kita perlu tahu keperluan dan kehendak. Kadang-kadang kehendak tu jadi keperluan. Okey? Itu saja video Kak Betty sebab panjang lebar dah ni. Jadi harap-harap korang tolong maafkan Kak Betty kalau Kak Betty ada tersalah cakap dan terlebih cakap. Dan apa-apa yang korang komen, insya-Allah Kak Betty akan terima. Kak Betty akan sedaya upaya jawablah persoalan ataupun komen yang korang cakap lah. Setakat ni Alhamdulillah komen semuanya positif daripada semua yang meminta KBSP. Okey, adalah sikit yang negatif, yang tak setuju dengan pengeluaran KBSP ni. Jadi Kak Betty harap semoga KBSP kita diluluskan lah. Macam setengah orang memang tak memerlukan KBSP. Okey, tak payah kita minta kita sebab apa? Jika yang dah ada kehidupan selesa. Okey, kita tak payahlah minta duit KBSP. Kita tak payah ambil duit daripada KBSP. Jadi kita simpan untuk hari tua. Okey, bagi yang betul-betul terdesak, sebab apa yang sekarang ni 2.0 bersasar, maksudnya yang orang yang betul-betul susah, orang yang betul-betul memerlukan, orang yang betul-betul banyak hutang, yang betul-betul lah tak ada pekerjaan. Okey, memang betul-betul. Jadi bagi yang betul-betul terdesak tu, gunakanlah peluang sebaik mungkin. Gunakan duit yang kalau lah, contoh kalau diluluskan kali ni, gunakanlah yang sebaik mungkin. Okey, bagi yang tak memerlukan tu, janganlah bagi beli apa-apa macam yang orang kata yang masih ada simpanan tu, gunakanlah sebaik mungkin. Jangan orang kata kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Okey, macam tu. Orang tengok kita, kita beli barang-barang yang mahal-mahal, emas ke apa ke, orang akan tengok kita bagi kesan pada orang lain. Okey, macam contoh yang Kak Betty cakap tu lah, kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Okey, itu saja daripada Kak Betty. Kak Betty minta maaf kalau Kak Betty ada salah cakap. Okey, itu saja. Macam biasa Kak Betty nak ucap kelebihan dan kebaikan dalam video ni semua daripada Allah. Keburukan dan kelemahan dalam video ni daripada Kak Betty sendiri. Okey, terima kasih sebab menonton. Kalau korang suka video ni, harap korang subscribe, share, like dan komen apa yang korang rasa betul, apa yang korang rasa tak betul. Kak Betty akan terima seadanya apa komen korang. Okey, sebab apa, Kak Betty suka dengar komen-komen daripada luar sana. Okey, kalau Kak Betty ada salah cakap, minta maaf. Okey, itu saja daripada Kak Betty. Okey, harap-harap korang tak terasalah apa yang Kak Betty cakap ni. Sebab apa, Kak Betty semua bercakap, tak lebih daripada itu. Okey, semoga KBSP kita diluluskan 2.0. Jadi
bagi yang golongan yang betul-betul terdesak dan betul-betul bersasar lah. Maksudnya betul-betul golongan yang kena pada orang yang betul-betul susah. Jadi gunakan peluang yang akan KBSP bagi ni sebaik mungkin. Gunakan untuk bayar hutang semua. Okey, itu saja daripada video Kak Bati. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.